Kawan, ingat pesan saya ni. Berhati-hati dengan kawan yang berada di keliling kita. Ingat, orang yang permainkan kita bukan orang lain. Terdiri dari kawan-kawan kita. Ingat, yang nak menggunakan kita juga bukan orang lain, tapi kawan-kawan kita juga. Ingat, mereka yang akan menikam kita dari belakang pastinya bukan orang lain, mereka juga kawan-kawan kita. Jadi, berhati-hati dengan kawan-kawan keliling kita. Sebelum saya teruskan perbicaraan ini, kita layan dulu intro dan opening. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sini. Alhamdulillah, dengan izin limpah kurnianya serta rahmatnya, kita terus dapat bersama-sama di sini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah singgah untuk bersama-sama saya di sini. Bagi saya, ini merupakan satu penghormatan yang cukup besar, kerana dalam begitu banyak video di YouTube, kawan-kawan sudah singgah di sini. Saya mohon kerjasama kawan-kawan yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Bagi yang sudah, jutaan terima kasih dari saya. Saya berdoa agar kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan mensubscribe channel saya ini sentiasa berada di bawah rahmat dan peliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke topik perbicaraannya. Jom kita. Di bahagian awal video ini tadi, saya dah kata kawan-kawan kita yang akan permainkan kita, pergunakan kita, menikam kita dari belakang, dan lain-lain yang bersifat negatif. Inilah hakikatnya. Hanya kawan-kawan yang akan melakukan semua itu. Dan orang yang kita tak rapat tidak akan melakukan semua itu. Jadi berhati-hatilah. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman yang saya lalui dengan meluahkan perasaan hati saya di sini. Pada mulanya saya cuba untuk tidak menceritakannya, namun ada kalanya pengalaman pahit itu datang dan menujah-nujah hati sanubari dan mengganggu perjalanan hidup saya. Perkara ini sudah agak lama berlaku. Bagi saya, mereka bukan kawan yang baik, kerana mereka hanya memikirkan kepentingan mereka semata-mata, tanpa fikirkan mengenai kawan yang ada bersama-sama mereka. Biarkanlah, saya tak kisah sangat, dan saya telah pun memaafkan mereka.
Namun untuk bekerja sama lagi macam dulu, minta maaf kerana saya tidak mahu dipatuk ular dari lubang yang sama berkali-kali. Cukuplah. Sudah pengalaman pahit yang saya lalui ini. Bagi saya, mereka boleh kata apa saja mengenai saya dalam usaha memberitahu orang keliling mereka. Biarkanlah, Allah ada. Dan Allah tahu segala-galanya. Malah mereka boleh membohongi semua orang, tapi mereka tidak boleh membohongi Allah dan diri mereka sendiri. Pastinya, kita pernah melihat ada orang bila dia tidak puas hati dengan sesuatu perkara, dia terus menyerang dan meluahkannya. Sudah pasti, sikap ini akan menimbulkan perbalahan dan dipandang negatif oleh orang lain. Sekali pandang, kita merasakan tindakan itu tidak wajar. Namun, kalau kita amati betul-betul, tindakan itu memang baik untuk dirinya. Pertama, orang yang membuat mereka itu marah tahu apa salah silapnya. Dan yang kedua, selepas dia meluahkan keluar habis perkara itu, sudah tidak ada di dalam hatinya dan akan memudahkan dia untuk move on. Berlainan dengan sikap saya, jika ada perkara yang saya tidak senangi, saya banyak mendiamkan diri. Sekiranya sering berlaku sesuatu yang tidak berada dalam win-win situation, yang selalu win hanya mereka, saya tetap akan mendiamkan diri dan mula menjarakkan diri saya dari mereka. Saya tak suka gaduh dan bising-bising. Perkara ini telah agak lama berlaku. Bila saya dan kawan saya dapat projek, kawan saya minta nak handle projek itu dan minta saya membuat kerangka kerjanya. Saya tak kisah dan biarkan dia handle. Perkiraan awal atas kertas, kami akan mendapat sekian-sekian banyak keuntungan. Berdasarkan perkiraan itu, saya ada 2-3 perkara yang boleh saya buat selepas selesai kerja itu. Namun, amat mengecewakan saya. Apabila habis projek itu, kawan saya WhatsApp dan mengatakan projek itu rugi. Saya tak kisah rugi, tapi mana penyata perjalanan projek itu? Dari projek itu, saya hanya dapat kurang daripada 15% dari perkiraan keuntungan atas kertas di awal projek. 15% itu pun saya ambil dulu kerana ada sedikit urusan. Jika tidak, saya rasa dan yakin sekupang pun saya tak akan dapat. Ini bukanlah yang pertama. Sudah 2-3 kali perkara seumpama ini berlaku. Dulu pun saya diam. Kali ini pun saya diam. Saya tak akan kata apa-apa. Tapi saya sudah buat keputusan untuk menjarakkan diri dan tidak lagi akan bekerjasama di masa-masa yang akan datang. Kawan tetap kawan. Cuma saya ralat sangat. Sangat-sangat. Kami berkawan bukan baru setahun dua, lebih 20 tahun yang lalu. Tapi tergamak dia buat macam ni dekat saya. Apabila dapat projek itu, maka saya berbincang dengan kawan saya untuk meminta seorang
kawan kami menyumbang. Saya minta dia bagi quotation. Tindakan ini saya buat supaya dia berpuas hati dan tak bunyi di belakang. Bila saya bercakap dengan dia, soalan pertama dia tanya sama ada deposit atau tak. Memang ada peruntukan untuk bayar deposit. Persoalannya, dia tak perlu tanya soalan itu kerana kerja-kerja yang dia pernah suruh saya buat, harga pun saya tak letak. Apalagi nak bertanyakan deposit. Malah saya pernah buat kerja dia 80%, tapi dia bayar hanya 10% daripada nilai projek itu. Saya apa pun tak kata. Malah ada kerja yang saya bantu dia buat 2-3 hari keluar, sekupang pun tak dapat. Dia dapat nama dan duit. Saya tetap diam dan terus berkawan. Apabila dia bagi quotation, saya terkejut buruk kerana saya tahu harga maksimum untuk full package produk dia. Harga yang dia bagi lebih tinggi dari full package dekat orang lain. Sedangkan saya minta hanya sekitar 25 hingga 30% daripada package biasa. Kenapa jadi macam ni? Dia buat macam saya tak tahu harga, sedangkan banyak kertas cadangan dia saya buat. Jadi saya tahu harga produk itu. Saya tak kisah lagi kerana bagi saya untuk meletak harga adalah hak dia. Tapi untuk menerima atau menolak adalah hak saya. Apabila saya tolak, dia tak puas hati, guna seseorang untuk menyerang saya. Dan orang itu paksa saya minta maaf di atas kesalahan yang tak pernah saya lakukan. Saya sedih dan kecewa dengan apa yang berlaku. Kawan ini bukan baru setahun dua berkawan, malah lebih 20 tahun. Apa yang berlaku membuat saya ambil keputusan untuk menjarakkan diri saya dari dia. Bukan bergaduh. Dan kalau boleh, tidak akan ada lagi kerjasama. Kerana saya serik, teramat sangat. Biarkanlah dia dengan dunia dia dan saya dengan dunia saya. Manakala seorang lagi kawan, dia mempunyai peralatan membuat pergambaran. Sebelum ini saya sering mengajak dia bekerjasama. Namun saya lihat dia tidak serius dan tidak pedulikan ajakan saya. Kadang-kadang dia panggil saya membantu dia. Saya tak pernah tolak walaupun bayarannya tidak seberapa. Cuba bayangkan dari jam 9, 10 pagi dan akan sampai balik ke rumah jam 1 pagi. Saya hanya dibayar RM50. Saya tak kisah, bukan soal bayaran, tapi soal kawan. Menjelang PRU ke-14, saya terjumpa kawan saya yang kebetulan menjadi pembantu bakal calon parlimen di Padang Serah. Jadi saya cadangkan kepada kawan saya untuk buat FB Live dan cadangan-cadangan lain untuk berkempen. Kawan saya pembantu bakal calon FB Live dan cadangan-cadangan lain untuk berkempen. Kawan saya pembantu bakal calon parlimen itu bersetuju dan berjanji akan menyokong cadangan saya. Saya kena buat kertas cadangan dan dia akan bawa saya jumpa bakal calon itu.
Jadi untuk buat kertas cadangan itu, saya perlu tahu berapa bayaran yang kawan saya hendak untuk peralatan dan kerja-kerja yang berkaitan. Namun, kawan saya ini sampai kesudah tak bagi harga yang dihendak. Saya terpaksa berbohong dengan pembantu salur parlimen itu yang dia dapat job di tempat lain. Sejak itu, saya tidak lagi mengajak dia buat apa-apa projek kerana saya yakin dia tidak berminat bekerjasama dengan saya. Saya tak kisah. Dan saya tak tahu mengapa. Biarkanlah perkara itu berlalu, menjadikan pengajaran buat saya. Suatu ketika, dia hendak mengadakan majlis perkahwinan anak sulung dia. Dia bertanya saya mengenai persiapan untuk mengadakan majlis itu, kerana saya sudah berpengalaman mengadakan majlis perkahwinan. Bila jumpa sebelum kenduri, dia sering bertanya dan bercakap mengenai majlis itu. Anehnya, sampai kesudah, dia tak jemput saya. Saya pun tak kisah. Lagi senang, tak jemput, tak payah pergi. Beberapa hari sebelum majlis itu diadakan, kawan yang menjadi partner saya buat projek beritahu kawan yang hendak buat kenduri nak buat live FB dan minta partner saya atur. Partner saya jumpa saya dan beritahu dan ajak saya sama. Saya jadi serba salah. Kenduri pun tak panggil. Ni nak pergi buat kerja tempat orang makan-makan. Kalau saya bawa nasi bungkus, tentu pelik. Malam kenduri, partner saya mai rumah, ambil pergi rumah kawan itu untuk layout wire untuk buat FB live. Saya malu alah dan ikut pergi. Sampai di sana, memang ramai orang. Disebabkan kawan kami tak bagi apa-apa rehat, kami duduk bersembang selama kami. Kawan kami mai dan berkata, "Tu je, duduk sembang saja. Lebih baik tak payah mai. Aku buat sendiri seorang-seorang." Saya tahu dia bergurau. Namun dalam keadaan saya yang dia tak jemput dengan kata macam tu, memang terasa jauh di sudut hati saya. Berat untuk saya pergi esok. Tindakan saya tak pergi buat FB live menyebabkan dia marah. Sangat-sangat dekat saya. Ketika kami syuting, guna peralatan dia dan partner saya ada urusan di luar dan minta saya ganti dia untuk direct satu scene, dia mati-mati tak mau. Saya dengar perbincangan mereka. Ketika itu saya berada di luar rumah. Saya tak kisah, tapi harus diingat itu projek saya. Tapi demi untuk menjaga perjalanan projek itu tidak terbantuk, saya diam. Selepas projek itu, saya buat keputusan untuk menjarakkan diri saya dengan mereka yang tidak pernah menghargai saya. Saya tidak akan bekerja sama dengan mereka. Cukuplah sudah permainan dan perbuatan mereka kepada saya. Saya tidak akan biarkan perkara seumpama ini terus berlaku ke atas saya. Saya juga ada maruah dan harga diri. Jangan ingat saya tak sedar yang diri saya diperguna selama ini. Saya buat bodoh dengan harapan keadaan ini akan berubah. Nampaknya keadaan tak berubah. Malah sikap ini telah menjala kepada kawan-kawan lain.
Tujuan saya membongkarkan cerita ini bukan ditujukan kepada mereka, tapi bertujuan melepaskan kelodak dalam jiwa. Selagi tak keluar, sesekali perasaan itu akan mengganggu jiwa saya dan akan mengganggu perjalanan hidup saya. Apa yang kita makan sudah pasti perlu keluar. Jika tidak, kita tidak akan merasa selesa. Di samping itu, kawan-kawan yang mengikuti cerita ini dapat mengambil iktibar, jaga-jaga dan berhati-hati dengan kawan yang berada di keliling kita. Ingat, hanya kawan yang akan membuat onak kepada kita. Ingat itu, dan saya tak nafikan ada kawan yang baik boleh membantu kita, tapi itu tidak lama. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi kita di lain video dengan isu yang lain pula. Bye-bye. Assalamualaikum.